Assalamualaikum semua murid-murid tahun 4. Okey, 4 Zamrud dan 4 Nilam. Good morning, selamat pagi, selamat hari Ahad. Cikgu harap awak sihat dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini, iaitu Sains tahun 4 PDPR minggu ketiga. Kita masih lagi di topik atau unit yang kedua, iaitu manusia. Okey, semua dah sedia ke tu? Semua dah bersedia nak belajar ke? Ataupun masih ada lagi yang belum mandi, yang menguap tu, yang sedang makan? Okey, come on, semua bersedia sebab kita nak teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Untuk makluman awak semua, topik minggu ini ialah perkumuhan dan penyahtinjaan. Cuba sebut perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, ni dalam unit 2 manusia juga. Okey, iaitu proses perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan, mari kita tengok apa objektif kita pada hari ini. Okey, baik. Okey, yang pertama, menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, maksud dia apa? Mesti tahu. Okey, yang kedua, mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan. Apakah organnya dan apa hasil perkumuhan? Okey, dan yang ketiga, membuat inference kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan. Maksudnya apa pentingnya? Kenapa kita perlu buat proses ni? Okey, jadi ni 3 adalah objektif kita pada hari ini. Cikgu harap selepas kita habis tamat menonton video ini dan juga membuat aktiviti latihan dan pentaksiran, kita akan dapat mencapai ketiga-tiga objektif ni dengan jayanya, insya-Allah. Okey, baik. Dah bersedia untuk mulakan pelajaran kita hari ini? Okey, let's go. Okey, baik. Yang pertama, cikgu nak mulakan kelas hari ini dengan cerita yang sangat menarik. Nak dengar cerita tak? Okey, baik. Kalau awak nak dengar, jom kita mulakan. Mari saya ceritakan sebuah kisah menarik mengenai 3 sahabat. Sahabat-sahabat ini adalah 3 organ yang ceria dalam tubuh John. Cody, si ginjal, Softy, si kulit, dan Laurie, si paru-paru. Sahabat-sahabat organ ini mempunyai tugas-tugas penting untuk dilaksanakan. Organ-organ ini menyingkir bahan-bahan buangan daripada tubuh John dan mengekalkan kesihatan John. John adalah seorang budak yang aktif. Dia suka bermain setiap hari. Softy, si kulit, mempunyai liang-liang kecil. Bila John berpeluh, bahan-bahan buangan seperti air, garam dan urea dalam badannya keluar melalui liang peluh pada kulit. Itulah sebabnya selepas berlari atau bermain, dia minum air dengan banyak. Cody, si ginjal juga membantu menapis bahan-bahan buangan seperti urea, air lebihan dan garam galian daripada tubuh John. Setiap kali John menggunakan tandas, bahan-bahan buangan berbahaya seperti urea, air lebihan dan garam galian disingkirkan melalui air kencingnya. Laurie, si paru-paru juga sibuk setiap masa. Bila John menghembus nafas, bahan-bahan buangan seperti karbon dioksida dan wap air disingkirkan daripada tubuhnya melalui udara hembusan. Ketiga-tiga sahabat ini bekerja tanpa henti, siang dan malam. Penyingkiran bahan-bahan buangan daripada tubuh manusia dikenali sebagai perkumuhan. John perlu mengekalkan kesihatan dirinya sendiri serta organ-organnya. Sebab itulah dia minum air dengan banyak untuk membantu organ-organ ini menyingkir bahan-bahan buangan daripada tubuhnya. John menggunakan sabun antiseptik semasa mandi untuk menjaga kebersihan kulitnya. Dia menghirup banyak udara segar untuk mengekalkan kesihatan paru-parunya. John tidak merokok.
Sebaliknya, dia mengambil bahagian dalam kempen anti merokok. Dia tahu bahawa merokok boleh merosakkan paru-parunya dengan mudah. Okey murid-murid, itulah dia cerita tentang seorang budak lelaki yang bernama John. Okey, dan dalam cerita tu juga ada 3 sekawan yang membantu John menjalani kehidupan seharian dengan sihat. Ingat tak siapa nama 3 kawan dia tu? Ingat tak? Okey, apakah nama 3 organ tu? Okey, kita ada Softy, kita ada Cody dan kita ada Lori. Okey, jadi itu adalah sebenarnya mewakili organ-organ bagi proses perkumuhan. Okey, jom kita tengok. Sekejap ya. Okey, apakah maksud perkumuhan? Okey, proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Okey, itu adalah perkumuhan. Yang kita duk tanya dan cakap dari tadi. Proses perkumuhan ialah menyingkirkan bahan buangan dari badan. Okey, dan dari cerita tadi tu kita tahu kita membuat proses perkumuhan ni melalui 3 organ iaitu kulit, peparu dan ginjal. Okey, jadi 3 organ perkumuhan ialah kulit, peparu dan ginjal. Okey, cuba tengok sini. Kita ada 3 organ perkumuhan dan hasil perkumuhannya. Okey, cikgu dah letak gambar dia terus kat sini. Okey, ini adalah organ. Okey, yang dalam kotak ni adalah hasil perkumuhan dan ni contoh gambar kulit dia. Okey, baik. Yang pertama ialah kulit. Organ kulit menghasilkan peluh atau merembeskan peluh. Okey, yang kedua organ peparu menghasilkan atau membebaskan karbon dioksida dan wap air. Yang ketiga ginjal. Ginjal menyingkirkan air kencing. Okey, jadi 3 organ ni akan menghasilkan 3 hasil perkumuhan yang berbeza. Maknanya kulit hasilkan peluh, peparu hasilkan karbon dioksida dan wap air, ginjal menghasilkan atau menyingkirkan air kencing. Jadi ketiga-tiga organ ni bekerja sepanjang masa dalam badan kita dan kita patut bersyukur kalau kita ni sihat dan tidak ada masalah perkumuhan. Macam tadi contohnya John ada berikan contoh-contoh untuk menjaga kesihatan organ. Contohnya banyakkan minum air masak, okey, dan dia tidak merokok, sentiasa menghirup udara yang segar. Okey, jadi itu cara John yang buat untuk menjaga kesihatan organ perkumuhannya. Baik. Okey anak-anak, ini adalah salah satu contoh dari buku teks kamu yang masih lagi cakap pasal benda yang sama iaitu 3 organ perkumuhan dan 3 hasil perkumuhan. Okey, maknanya kulit ingat balik keluarkan peluh, peparu hasilnya karbon dioksida dan wap air, ginjal hasilnya air kencing. Okey, ada orang tanya cikgu, cikgu wap air ni apa? Saya tak rasa pun. Okey, semasa kamu bernafas sebenarnya ada wap air yang keluar dari badan kamu tapi kita tak perasan. Okey, cara nak buatnya kalau nak tengok, okey, awak boleh ambil satu cermin, letakkan di hadapan mulut awak dan awak tiup ataupun keluarkan udara menggunakan mulut macam okey, nanti awak akan lihat ada wap air yang terbentuk di cermin tu. Selamat mencuba kalau awak nak tengok. Okey, dan yang ketiga ni ginjal. Ginjal ni apa? Okey, dalam bahasa biasanya, okey, kita panggil buah pinggang lah. Pernah dengar buah pinggang? Pernah dengar? Tahu kan? Okey, buah pinggang. Okey, so kerja ginjal ni ialah dia menapis, okey, darah kita. Okey, dia akan buang bahan-bahan yang dirasa memang tak perlukan oleh badan dah. Okey, jadi jagalah kesihatan ginjal kerana sekali sahaja dia telah rosak, maka seumur hidup awak perlu jalankan proses dialisis. Mungkin ada ahli keluarga awak yang ada masalah buah pinggang, okey, dan dia kena pergi dialisis. Dialisis tu apa? Okey, menapis darah di luar badan menggunakan alat dialisis. Okey, jadi kita harap kita yang sihat, awak masih muda, jaga kesihatan diri, jaga kesihatan organ, mudah-mudahan semua organ kita sihat dan terpelihara, jadi tak perlulah kita nak jalani rawatan-rawatan yang macam tu. Okey, bersyukur dan jaga dengan baik. Baiklah.
Cerita yang kedua hari ini ialah tentang proses penyahtinjaan manusia dan kepentingannya. Ingat tadi perkumuhan ada 3 organ. Okey, ada 3 hasil perkumuhan. Yang ni pula kita nak tengok tentang penyahtinjaan manusia. Apa dia penyahtinjaan ni? Okey, jom kita dengar sama-sama. Sarah berada di taman asuhan bersama adiknya, Sam, yang berumur 2 tahun dan ibunya. Sam sedang menikmati makanan tengah harinya. Tiba-tiba terdapat bau yang tidak enak dari Sam. Ibu berkata, "Oops, masa untuk menukar lampin Sam." Bila Sarah membantu menanggalkan lampin Sam, dia menutup hidungnya dan berkata, "Sekarang itulah perkumuhan." Betul ke? Ibu berkata, "Salah. Salah. Perkumuhan ialah bila dia kencing tetapi ini ialah tinja. Jadi ini ialah penyahtinjaan." Sarah berkata, "Panjangnya perkataan itu. Penyahtinjaan. Penyahtinjaan. Kemudian dia menambah, "Saya berharap kita tidak mengeluarkan benda-benda yang begitu busuk." Ibu berkata, "Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan menghadapi masalah yang besar. Dan bila seseorang kanak-kanak makan, makanan terhadam diserap oleh usus kecilnya. Tetapi terdapat juga sesetengah makanan yang tidak hadam dan tidak boleh diserap oleh tubuh. Makanan ini bergerak ke usus besar. Usus besar menyerap air berlebihan daripada makanan yang tidak hadam. Akhirnya, makanan yang tidak hadam ini dikeluarkan daripada tubuh melalui dubur. Makanan tidak hadam yang tidak dikeluarkan daripada tubuh akan membahayakan. Itulah sebabnya kenapa ianya sangat penting untuk mengeluarkan tinja dari tubuh kita. Orang yang tidak menyah tinja akan jatuh sakit. Orang yang tidak menyah tinja secara tetap boleh mengalami banyak masalah kesihatan. Satu masalah yang biasa ialah sembelit. Sembelit berlaku bila tinja berada terlalu lama di dalam tubuh dan menjadi sangat kering dan keras. Satu lagi masalah ialah radang usus besar. Ini bermakna usus besar menjadi merah, bengkak dan sakit. Kanser usus ialah kanser usus besar. Sel kanser dalam usus besar bertumbuh tanpa kawalan. Memakan makanan dengan diet serat yang tinggi seperti roti gandum penuh, sayur-sayuran segar dan buah-buahan akan menjadikan proses penyahtinjaan berfungsi dengan baik. Meminum air dengan banyak juga penting kerana ia melembutkan tinja. Okey anak-anak, itulah dia tentang penyahtinjaan. Okey, itu bahasa saintifiknya. Okey, dalam bahasa harian biasa ni, cikgu nak beritahu penyahtinjaan ni ialah proses membuang air besar. Yang awak selalu pergi ke tandas pagi-pagi tu. Kalau belajar di kelas tu sekejap nak ke tandas. Itulah dia. Okey, membuang air besar. Dalam bahasa saintifiknya kita panggil penyahtinjaan. Okey, tadi pun dalam cerita tu, dia ada cakap penting untuk kita menyahtinja. Maknanya penting untuk kita buang air besar. Jika kita tak buang air besar, menahan diri ataupun membiarkan kalau kita ada masalah tak buang air besar ni, dia boleh mengakibatkan macam-macam pula penyakit yang lain. Okey, antaranya sembelit, radang usus dan juga kanser usus. Jadi jangan anggap membuang air besar tu satu proses yang remeh. Semua benda ni Allah bagi kat kita. Proses-proses ni ada manfaatnya untuk badan kita. Okey, jadi tadi kita belajar perkumuhan. Perkumuhan ada 3 organ dan 3 jenis hasil. Okey, sekarang kita belajar pula tentang penyahtinjaan, iaitu ada 1 je organ dan 1 je hasilnya. Special lah penyahtinjaan ni, hanya untuk membuang air besar sahaja. Kita panggil dia penyahtinjaan. Okey. Mana slide cikgu ni? Okey, baik. Apakah maksud penyahtinjaan?
Okey, jangan cakap pula membuang air besar. Okey, dia ada ayatnya iaitu proses menyingkirkan tinja yang berlaku melalui dubur. Okey, maknanya membuang air besar melalui dubur. Itulah penyahtinjaan. Okey, apakah pula maksud tinja? Cikgu duk sebut tinja ni. Okey, bukan ninja. Tinja. Okey, tinja ni ialah makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan akan menjadi tinja. Maknanya kita makan. Setiap hari awak minum boba, awak makan fries, awak makan burger, makan nasi, ayam goreng. Alhamdulillah, banyak rezeki makanan kita kat Malaysia ni kan. Okey, kemudian di kalangan makanan-makanan tu, ada yang tidak tercerna dan dia akan masuk ke usus besar dan itulah dia tinja ataupun najis kamu. Bahasa yang mudah, najis yang dalam perut kamu tu adalah tinja. Penyahtinjaan ialah proses membuang air besar, menyingkirkan tinja yang berlaku melalui dubur. Ingat tahu? Ingat, penyahtinjaan hanya ada satu je, iaitu proses menyingkir tinja yang berlaku melalui dubur. Hasil dia apa? Tinja. Organ dia apa? Dubur. Jangan tertukar dengan perkumuhan. Ada tiga organ dan 3 hasil. Okey, next. Okey, organnya dubur, hasil prosesnya ialah tinja. Okey, ni dari buku teks kamu. Makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan akan menjadi tinja. Proses penyingkiran tinja berlaku melalui dubur dan dinamakan penyahtinjaan. Okey, walaupun awak rasa macam tadi Sarah dalam cerita tu cakap, busuknya bila adik dia membuang air besar kan. Busuk, saya harap tak adalah saat kita ni kena buat proses macam ni. Tapi sebenarnya kita kena faham yang proses perkumuhan dan penyahtinjaan ni sangat penting untuk kesihatan badan kita. Sebab kita nak singkir bahan-bahan yang toksin, bahan-bahan yang tidak lagi berguna pada badan kita, jadi kita kena keluarkan. Bahan yang elok, yang baik, yang berkhasiat kita ambil. Bahan yang tidak tercerna kita buang. Okey, jadi itulah kepentingannya. Baik, okey, kita dah hampir ke penghujung. Apakah kepentingan proses perkumuhan dan penyahtinjaan? Kenapa kita perlu? Tengok, dia sakit dan dia pergi jumpa doktor. Dia tak boleh buang air kecil. Okey, berkemungkinan menghidapi penyakit batu karang. Pernah dengar tak penyakit batu karang? Okey, apabila dia ada masalah nak buang air kecil. Okey, jadi saya akan buat pemeriksaan lanjut untuk mengesahkan keadaan Encik. Okey, jadi apa kepentingannya kita nak buang? Apa kepentingannya? Okey, membuat inference. Kenapa? Perlu. Okey, untuk memastikan badan kita sihat dan tidak ada bahan-bahan yang toksin dalam badan kita. Okey, situasi 2. Doktor, saya suka membuang air besar. Apakah tinja kamu keras? Tinja menjadi keras. Yang keras boleh menyebabkan kamu sukar untuk membuang air besar. Gejala ini dinamakan sembelit. Kenapa tinja perlu disingkirkan? Apa sebabnya? Apa sebab yang munasabah? Okey, kerana sama juga macam tadi, ada makanan yang kita makan tidak tercerna dan tidak dapat diserap oleh badan kita. Okey, kita namakan dia sampah. Maknanya awak nak simpan sampah dalam badan awak? Tak nak kan? Okey, jadi sebab itulah pentingnya proses perkumuhan dan penyahtinjaan. Jangan kata proses ni tak penting. Proses ni sangat penting untuk badan kita, untuk memastikan kita sentiasa sihat, dan menjalani hidup sehari-hari dengan elok, dengan baik. Okey, baiklah. Okey, itu sahaja pembelajaran untuk hari ini dan kita akan teruskan dengan latihan di buku tulis kamu. Okey, latihan hari ini ada 4 soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud perkumuhan? Apa maksud perkumuhan? Tuliskan jawapannya kat sini. Okey, dalam buku tulis yang sama dengan minggu lepas. Okey, yang kedua, senaraikan 3 organ perkumuhan dan hasil perkumuhannya. Okey, kat sini awak tuliskan organnya. Apa? Paru, otak, jantung. Okey, tulis di sini. Dan apakah hasil perkumuhannya? Hasil perkumuhannya ialah apa? Air, tinja ke apa? Okey, di sini hasil, di sini organ. Ada 3 organ dan ada 3 hasil. Isikan. Okey, soalan yang ketiga, apakah maksud penyahtinjaan? Apa maksud dia pula? Dan apakah organ penyahtinjaan dan hasilnya? Ada satu je. Okey, apa organ penyahtinjaan dan apa hasilnya? Silap sikit je situ. Okey, apa hasilnya dan isikan kat situ. Dah siap. Okey, itu saja latihan kamu hari ini. Jangan lupa untuk buat kita punya pentaksiran pada jam 10 pagi. Cikgu harap awak bersungguh-sungguh faham apa pelajaran kita hari ini dan terus membuat latihan
sehingga kita nak jawab pentaksiran nanti. Baik. Okey, itu saja untuk hari ini anak-anak. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan dalam sesi perkongsian cikgu. Semoga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Okey, baik, itu saja. Assalamualaikum.